Rabi' hari yang ketiga Tasyrik pada pagi ini, dan akan berakhir pada Maghrib nanti. Dan ruang untuk kita bertakbir akan belas nanti pada waktu asar dengan takbir yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad dibenarkan selama 5 hari daripada hari Arafah, subuh Sabtu pada hari Sabtu yang lepas, sehingga hari ini waktu asar dan berakhirnya waktu untuk kita bertakbir. Dan moga-moga ibadah korban yang kita lakukan pada kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar takwa kita, kerana itulah yang sampai kepada Allah. Dan la yanallahu luhumha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada aku, Allah kata, daging dan darahnya dan sembelihannya tak sampai, kecuali yang sampai kepada aku hanyalah takwa di kalangan kita yang korban, takwa di kalangan kita yang menerima bahagian korban, peserta dan semua sekali penjelas dan pengurus korban, semuanya bertakwa di situ, barulah Allah Ta'ala terima. Kalau tidak ada takwa di kalangan peserta, sampai. Kalau tak ada takwa di kalangan yang mengurus pun tak sampai. Yang korban pun, penerima pun tak ada takwa. Daging dah terima, tapi dia mungkin juga sikit pun contoh memang sikit pun timur sikit pun dia bermasalah, timur banyak pun banyak masalah dia. Kita yang mengurus ni tuan-tuan didasari dengan penuh keikhlasan, tidak ada apa-apa yang kita harapkan melainkan pelaksanaan yang mengikut syarak, mengikut yang dibenarkan oleh agama. Moga-moga sumbangan tenaga, sumbangan dan masa kita, tangan kita menghayung kapak, menghayung palang dan sebagainya, hancur lebur tulang sehinggalah masuk dalam bau hancurnya, mendapat sahab ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita pada pagi ini masih lagi bawa tajuk kecil, keuntungan dalam mencari keuntungan melalui perniagaan. Kita dah sebut tentang beberapa ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat berkaitan dengan Allah Ta'ala menggalakkan urusan perniagaan dan dibenarkan untuk mencari keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi-ulumi fid darain. Dalam ayat min surah Al-Hajj, Allah Ta'ala menyebutkan rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki, dengan menaiki kenderaan unta yang kurus, yang berbagai jalan dan curug atau yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang memberikan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Islam juga telah memudahkan bagi kaum muslimin satu peluang untuk mereka bertukar barang perniagaan di antara mereka setiap tahun, yaitu pada musim haji di Baitullahil Haram, karena mereka ketika mereka datang beramai-ramai, ketika itu
masa tu tuan-tuan dan puan, barangnya ni yang ada, nak tukarnya bila? Kan, nak tukar sesama sendiri tak ramai. Kalau harap Dr. Jamaliah je, mungkin 30 orang saja. Tapi barang perdagangan banyak, dan nak untungnya kena berurusan dengan pihak luar. Maka mereka membawa barang dagangan ketika berhimpunnya manusia ketika musim haji. Kita masih lagi musim haji, baru sudah nafar awal, teman-teman kita dah hampir sudah selesai pada haji semuanya. Jadi di sana tuan-tuan, kita dapati segala perniagaan yang hampir seluruh, walaupun tidak ada asalnya di sana seperti pokok dan sebagainya, tetapi buah dan hasilnya Masya Allah begitu banyak. Di sanalah Allah dah sebut, daripada pelbagai ceruk rantau dunia barangnya akan sampai di sana. Buahnya walaupun pokok musangki tak ada ke Mekah, tapi buahnya ada. Durian, orang ikan ke apa ke, hampir semua tuan-tuan ada buahnya di sana. Kalau kita lihat kepada satu doa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu doa Nabi Ibrahim AS, warzuqna minas thamarat, berikanlah kepada bumi kami ini dengan buah-buahan. Nabi Ibrahim minta direct dengan Allah dengan permintaan buahan, buah-buahan. Dia tak minta syajarah, ya Allah banyaklah pokok musangking, black tong, 20 pedi, diopek, ada deh. Yang kayak Mekah tak ada. Dia minta direct kepada buah, kan? Sebab itu semua buah ada. Manfaat yang disebutkan itu tidak syak lagi ialah bertukar-tukar perniagaan. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa umat Islam sering berasa serba salah untuk berniaga pada musim haji. Bila mereka bawa barang, tuan-tuan, orang tengah melakukan ibadah haji, orang Islam berasa bersalah, macam bersalah. Boleh ke tidak berniaga waktu musim haji? Macam kita nak kaya kita di sini, waktu solat boleh tak berniaga? Macam hari Jumaat, boleh tak berniaga waktu solat Jumaat? Macam tu. Tapi kita jelas dah, ini musim haji ni dia tempohnya panjang, sebulan katakan. Walaupun tawafnya serentak, tawafnya tidak putus, pada musim ibadat-ibadat wukufnya di Arafah, sa'inya ada sekian-sekian. Yang kedua tu berniaga, boleh tak boleh? Kan? Allah turunkan ayat bagaimana keharusan itu dibenarkan. Mereka bimbang jika hal itu dapat mencacatkan keikhlasan niat dan menguruhkan kesucian ibadah mereka semasa musim haji. Dan takut dengan kita ni nak pergi surau ke nak pergi berniaga, kan? Di situ nak pergi haji ke, nak cari keuntungan, takut lari dia. Maka Allah kata, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidaklah menjadi salah. Allah jawab terus kepada peristiwa kebimbangan umat Islam untuk berniaga pada musim haji. Mereka dah bawa banyak barang ni, jadi nak jual tidak? Nak jual ke tidak? Datang ke sini niat awalnya untuk melakukan ibadah haji. Jadi yang lainnya ada yang lopeh musim haji, lopeh ibadah tu nak berniaga. Takut masih lagi bercampur. Maka Allah kata, laisa alaikum junahun, tidaklah menjadi kesalahan, dan tidak menjadi kesalahan kamu mencari limpahan kurniaan dari Allah
dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Ini khas untuk ketika mana haji. Okay. Macam kita di sini ketika solat Jumaat tak dibenarkan. Ayatnya apa? Apa yang ada? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dan ketika disuruh akan salat Jumaat kepada kita, wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Di situ tinggal maksudnya haram. Haram berniaga ketika Jumaat sudah berlalu. Al-Quran juga telah memuji orang yang gemar, orang yang suka datang ke masjid dan sentiasa mensucikan Allah Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Dalam ayat Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah, mendirikan salat dan memberi zakat. Ayat ini Allah puji tentang para peniaga pasar malam Ramadan. Allah puji pasar tani dan sebagainya. Allah puji orang yang berniaga. La tulhihim tijarah, mereka ni dalam urusan niaga tidak dilalaikan. Bila masuk waktu maghrib, depo bismillah, waktu bazar Ramadan, Allah puji orang-orang yang berniaga yang mana mereka ini tidak dilalaikan oleh urusan perniagaan. Bila masuk waktu, dia pun tinggal padai dia, meja dia tadi, burger dia, apalah perniagaannya, ayat kelapa ke, ayat cendol ke, pergi ke masjid. Kenapa? Masjid tu kat mana? Sebelah tempat dia berniaga. Kan? Kita rumah dekat dia, kan? Berniaga dekat masjid, tapi masa salat tak pergi. Ni zalim nama. Kan? Ni manusia yang rugi. Masjid bukan 10 km, 10 meter tak sampai. Kan? Minyak pun tak habis. Kan? Niaga air, pakai air masjid, contoh. Contohnya. Kan? Tapi bila masuk Allah suruh untuk salat, dia tak pergi. Kan? Jauh ke Pak? Abang dengar ke azan? Apa pula tak dengar? Pagar masjid dengan topik siap nego sebelah-sebelah. Kacau tuan-tuan. Dan kalau tak buat, kalau kita buat, dan kalau kita tak dirayakan, Allah kata Allah puji. Dan ni Allah puji orang-orang yang kuat iman dia di kalangan para peniaga. Dan untung tuan-tuan kalau Allah puji. Orang mukmin dalam pandangan Al-Quran bukanlah penunggu masjid, bukanlah juga golongan fakir miskin yang menadah tangan meminta-minta, bukanlah rahib di gereja, tetapi mereka adalah orang yang kuat bekerja. Keistimewaan mereka ialah kerja-kerja keduniaan mereka itu tidak sama sekali akan memalingkan mereka daripada tuntutan agama dan akhirat mereka. Ini peniaga yang mukmin, pekerja yang mukmin. Tak kisahlah peniaga ke, pekerja ke, kita bekerja ofis ke, sekolah ke, tuan-tuan, ya, sama sekali tidak dilalaikan. Ya, tengah mesyuarat tiba-tiba azan. Kan, nak utamu yang mana? Ya, padahal mesyuarat lama dah 3 jam dah. Tetapi bila bertemu dengan panggilan Allah, kita mula rasa hak kita lagi besar. Kan, urusan kita dengan manusia lagi besar daripada urusan kita dengan Allah. Ini kesilapan kita. Kan, sebab tu urusan kita itu jadi payah. Kenapa? Sebab kita utamakan kita. Kita mesyuarat 10 kali, tapi apa pasti payah ni? Makin bertumpuk adalah makin tak puas hati.
urusan di antara kita, disebabkan apa? Kita tidak mengutamakan urusan Allah. Itulah sekadar apa yang dapat kami sampaikan mengenai perniagaan menurut Islam dan pada pandangan Al-Quran Karim. Ada 10 ayat tentang berkenaan dengan mencari keuntungan dalam perniagaan sangat digalakkan. Apa yang terdapat dalam sunnah Nabi, tadi Al-Quran, yang ni sunnah pula. Dalam hadis Nabi, apa yang disebutkan berkenaan dengan orang yang mencari keuntungan melalui perniagaan. Islam sangat menggalakkan umatnya bekerja dan menceburi perniagaan. Baginda mengambil peran akan masalah ini dan cuba meletakkan asas daripada kata-kata dan perbuatan baginda dan apa yang dianjurkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut at-tajirul amin as-saduq ma'as syuhada'i yawmal qiyamah. Perniaga yang jujur, as-saduq, dan dipercayai akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Ini hadis pertama. Dan setelah kita ambil ayat Quran, kita lihat rujukan dalil kedua kepada hadis Nabi. Nabi puji, Nabi sebut peniaga yang jujur, kan? Dia timbang botol, bahkan dia bawa lebih, kan? Bukan cenekek. Dia meniaga ayam ke, meniaga lembu, apa-apa ke, semuanya jujur. Masa kita beli lembu, kan, beli ayam, dia pam kan, and dia beri nampak, wish, gomun botol pohon. Lepas kita dah itu tu, dia biar ayam, akhirnya sampai ke surau, kompi lah, tengok pohon ni kan cantik punggung dia, cantik dia punya pohon dia, kan. Bila sampai ke zaman ni, awet cantik pohon ni, kan. Daripada patut 5,000, poin 3,000 tinggal, yang 2,000 tu hari ni punya, kan. Sekali dia pam, dia merajuk orang tua ni, adalah kompi, ya. Jadi peniaga tak jujur dah tu, ya. Dia niaga masuk awal, tunjuk kamu, hantar kuih, tu pun tak jujur, ya. Kalau peniaga ni jujur, tuan-tuan, tempat dia berdahsyat, ya. Peniaga yang jujur, dia niaga apa sekalipun tapi jujur, kan. Untung tak ada masalah, boleh ambil untung. Jangan risaulah, kita berniaga ni pastinya ada untung, tapi janganlah sampai untung macam orang kata apa, niaga nak untung macam pi Mekah balik hari. Macam tu lah, pi Mekah buat haji, pi umrah balik hari tu, macam tu lah nak untung lah. Berniaga sampai begitu, tuan-tuan, rugi, nampak dapat banyak tapi rugi, yang sekarang ni orang jual lembu lah, jual kerbau, jual kambing ni semua. Ada sahabat saya tu, berapa tahun ni jual, habis stok Ustaz, habis stok, minta stok more lagi pula, tambah berapa ratus ekor, 1,000 ekor, dia seorang 1,000 ekor. Tuan-tuan bayangkan 1,000 kali 5,000 apa dapat? Ya, 1,000 kali 5,000, 5 juta. Kan, 1,000 ekor kali dengan 5,000, 7 keturunan tak biar, ya, dengan 5 juta tu dapat 5 juta setahun. Dahsyat, ya. Kan untung, banyak duit dapat tu, kan. Ada seorang tu 200 ekor habis licik, ya. Tahun ni memang orang semangat nak korban. Dan sekali yang kuih mahal juga, ya, janji dapat, ya. Ya, kita nak korban. Ada semalam semula tengok berapa ribu ni, 5 Ustaz, macam ni lah. Dia punya
Punggu dengan apa pohon lepih macam ni. Ini kan saya sorgah ni tumbang orang tua ni. Tak payah tolak dah. Aku iwan lah. Jadi kita ni tak ada fikir yang Allah kata sembelihan yang besar, sembelihan yang boleh kita sedekah banyak. Janji ni lembu lah ni kau lah ni, kui pun kui lah. Sedangkan syarat kita korban dah ada kan. Jangan jadikan matlamat keuntungan ni sebagai dasar utama sehingga kita mengenapikan syarat hukum korban. Kita yang belajar ni okey lah. Kadang-kadang depo yang nego ni dia tahu jual dia, siapa nak dia jual lah. Masa ni lah untung ya. So kita nak membina peniaga yang al-amin was-saduq, peniaga yang amanah dan dipercayai. Nabi sebut yang kedua, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Lagi hebat, peniaga yang sentiasa dengan sifat amanah dan jujur, mereka ini akan berada bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Hadis hasan. Dia dulu kat mana akhirat nanti kan, kemah mana? Kemah nabi rupanya, kumpulan nabi, kumpulan siddiqin, kumpulan syuhada. Oh hebat kan. Kita tak tahu lagi kat mana, tapi kita nak duduk situ juga kan. Orang yang berniaga, dia punya bayangan tempat dia dah nampak dah. Tapi syaratnya kena jujur lah. Syarat masa berniaga itu mesti jujur, mesti berlaku adil dalam urusan perniagaan. Tidak perlu dihairankan lagi jika Nabi SAW menyamakan kedudukan peniaga yang amanah dengan kedudukan orang yang berjihad dan orang yang mati syahid pada jalan Allah, karena sudah ternyata pada kita dalam pengalaman hidup bahawa jihad itu bukan sahaja seperti yang sudah terkenal di medan peperangan sahaja, bahkan dalam bidang ekonomi juga. Dan kita hari ini kita panggil jihad ekonomi, jihad perniagaan kan. Kita bersungguh-sungguh menegakkan ekonomi Islam, menegakkan muamalah Islam, maka tentu dengan kita mengubah daripada sistem ekonomi yang berbentuk riba kepada ekonomi yang berbentuk Islami, itu jihad yang besar. Kepada mereka yang ada kuasa yang boleh mengubah sistem itu, maka pahalanya besar. Ada kuasa ubah daripada kapitalis kepada ekonomi Islam, perbankan konvensional kepada Islamic perbankan, maka pahalanya besar. Itu namanya jihad ekonomi, jihad perbankan. Dan dulu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, ya memang riba ajalah. Urusan jual beli semuanya riba, bank riba. Jadi Islam menawarkan sistemnya yang tersendiri, yang jauh daripada riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba itu ada unsur dalam bisnes pinjaman. Dalam urusan pinjaman kebiasaannya tetap ada riba. Jadi kalau nak untung, kalau konsep untung boleh, tapi ada tempatnya, ada cara dia untuk mendapat keuntungan. Nak jual kereta, saya beli kenderaan sekian, saya nak jual, kau pinjam dengan bank kan. Bank ni berteraskan keuntungan. Jadi kalau dia tak untung, macam mana dia nak hidupkan bank tu kan. Jadi kalau dia boleh pinjam 5,000, nak ambil nak 10,000 untung kan? Itu pinjaman. Kalau ambil 5,000 dah jadi riba. Lagu mana nak jadikan 5,000 tu sebagai untung yang tidak riba? Ada kaedahnya. Dan kalau rujuk kepada Islam, semuanya ada kan. Nak tukar 5,000 yang asalnya riba kepada 5,000 menjadi keuntungan, dan keuntungan daripada pinjaman tersebut supaya tak jadi riba. Islam ada jalan keluarnya.
Jadi pakai semuanya dan Islami punya. Jadi itu semua jihad. Dan orang yang mengubah tentang berjaya ubah sistem ekonomi ini hebat. Kan sebab tu pentingnya ada kuasa untuk pegang ekonomi Islam. Tunjukkan kekuasaan ekonomi Islam kepada dunia. Biar mereka nampak, oh Islam ini bersifatnya tidak menindas, cari keuntungan untuk dapat. Kan sistem konvensional ribanya tak kira halal haram. Kan macam kita ibadah korban, walaupun ada non muslim yang pertikai, kita sembelih lembu ni kejam, dia kata ibadat korban ni kejam. Kenapa? Dia sembelih lembu patut makan. Habis tu hang duk makan daging lembu, yang daging burger, daging ayam semua dia. Kau buat macam mana? Kau tak ada pakai di tengah diri, hampir ambil daging, hampir burger macam tu kan? Lagi zalim. Hampir kotor dia, hampir pancung lembu tu, ambil daging burger. Hari-hari makan lagi kan? Dia kata kita ni zalim. Sedangkan keadaan sembelih itulah yang paling memudahkan kematian, kemampusan lembu itu, kemampusan kan? Islam berikan hak kepada haiwan tadi dengan cara sembelih kan? Tapi ada juga yang tak, di kalangan kita yang kepala sengit, dikata ni sembelihan ni tak kena ni, macam peristiwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa nak sembelihan nak? Ada seorang perempuan tu dalam Facebook, dia kata semalam anak dia tanya, mak, kalau Allah perintahkan, Tuhan perintahkan mak sembelih saya, mak sembelih tak? Dia kata tidak, saya tidak akan sembelih anak, saya akan tolak Tuhan sebegitu. Tu orang Melayu tu kan, namanya cantik namanya macam isteri Fir'aun nama dia. Sebiji nama kan. Saya akan tolak Tuhan, Tuhan tu tak betul. Apa suruh sembelih anak kan? Dia nak cari Tuhan lain lah, dah tolak Tuhan yang suruh sembelih kan? Ini dia tak faham tentang konsep korban tadi. Korban nak sebut, bukan Allah nak sangat nyawa Nabi Ismail itu, nak sebutkan bahawa Nabi Ismail itu bukan milik Nabi Ibrahim. Nyawa Nabi Ismail bukan milik Nabi Ibrahim. Harta Nabi Ismail bukan milik Nabi Ibrahim. Dikaitkan kita, apa? Isteri kita, suami kita bukan milik kita, milik Allah. Harta kita, harta kacai ke motor berzikat bukan milik kita, milik Allah. Dan disuruh kita berkorban, taati perintah dia. Korban itu atas dasar kita taat perintah Allah. Allah nak tengok kita ni sanggup taat ataupun tidak kepada perintah dia. Bukan nak suruh sembelih sangat. Nabi Ismail pun bila berjaya tentang urusan penyempurnaan mimpi oleh Nabi Ibrahim, maka Allah kata wa fadainahu bi dzibhin azim, gantikan dengan sembelihan yang besar. Qad saddaqta ru'ya wa Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpiku. Mimpi Nabi itu wahyu, dan wahyu adalah perintah Allah. Jadi tentang maksudnya peristiwa itu bukan hanya melambangkan nak sembelih dari sudut tak sayang anak, nak sembelih. Bukan cerita tak sayang tadi. Ceritanya diri kita, diri anak itu, segala harta yang ada pada kita bukan milik kita, yang milik Allah. Dia nak ambil, dia ikut suka dia lah, dia punya kan? Mengapa para peniaga itu dijanjikan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan diberikan pahala yang utama di akhirat kelak? Tidak lain ialah kerana dalam perniagaan itu biasanya manusia tergoda dengan sifat tamak dan ingin mendapat keuntungan yang besar dengan apa cara sekalipun. Hari ini orang tamak tentang disambut skemakan orang, disambut skema orang.
daripada berniaga di pasar, berniaga di kedai, di syarikat kecil, enterprise, Saint Berhad, grup dan sebagainya, sampailah kepada perniagaan yang berusaha pada agama, atas nama agama kan. Macam sekarang musim haji kan, tak tahulah dia dah berniat tipu ke tidak dengan package furada 380 orang. Orang dah wukuf di Arafah, kita masih wukuf ke kedai, tak dapat dapat. Tak apa, kita akan berlepas sekejap lagi pukul 6. Pukul 6 orang dah menuju ke Arafah. Kau sampai-sampai gayo, habis nak gayo kan. Kalau sampai pun nak wukuf ke mana, masa dah habis kan. Jadi tak ada harapan lagi dah. Bayarnya tetap bukan sedikit kan. Seorang 100,000, seorang 76,000. Jual tanah. Yang geng-geng yang bau pencing itu, yang keluarkan semua duit, kalau duit dia kan. Seorang makcik dia kata, saya jual tanah 2 koping, 2 lot tanah kayak apa jual, tambah si rumah 1. Nak poin moka. Dan awak dah tua kan, baru daftar haji, daftar pula. Tahu haji kata kota acik ni bila? Tahun 2160. Awak dah umur 60 lebih, baru suatu diri nak daftar haji. Dan ingat kau tak payah daftar. Dia beg leko sampai pencen baru daftar. Aman pui. Dan kita buat haji ni salah satu tentang bondo yang wajib kita buat pada anak kita masa lahir. Selain daripada teknik, daripada akikah, kita tambah satu lagi lah zaman kita ni, kita daftar haji. Daftar haji. Yang buka akaun dia daftar haji. Kocik daftar lah kau. Cuba tengok masa kocik tu, masa tahun pertama daftar, tahun bila dia pergi? Tadilah sama lah 2160. Sekarang berumur 2 tahun. Cuba campur umur dia dengan kota dekat 2 tahun. Tak mahu tidak. Jadi tugas mak bapak tentang daftar anak 1,500 tu daftar. Dapat duit sikit-sikit daftar untuk haji. Itu nampaklah saudara hari ni ramai dah. Jadi kalau kita tengok tak apa tu dah, saya tak daftar pun tak apa, duit banyak, tak apa lah. Saya nak pergi furada, ada so parade pergi ya. Kalau racun, kau racun apa? Meninggal lah racun. Oleh itu sesiapa yang berdiri atas landasan yang betul dan amanah, maka ia seperti seorang mujahid yang telah menang dalam peperangan melawan hawa nafsu, dan berhaklah dia mendapat kedudukan para mujahidin juga ya. Kita yang berniaga dengan sifat yang amanah ini, tak ada tamak tentang tak ada nak tipu orang, tipu orang tua, tipu jemaah haji dan sebagainya ya. Maka Allah jamin, nah hang ni jujur masa berniaga, maka kedudukan bersama dengan di akhirat nanti di sekalangan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Kita tentang itu 2 dari hadis dan 3 ayat Quran yang kita sempat sebut pagi ini. Keutamaan peniaga dalam Islam, contoh daripada beberapa ayat dan semangat daripada beberapa hadis Nabi SAW, supaya kita berniaga dengan menjadi manusia yang jujur, dengan peniaga yang saduqul amin, at-tajul amin, at-tajul saduqul amin. Peniaga yang jujur, masya-Allah, ma'an nabi was-siddiqin was-syuhada, bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Allahu a'lam bis-shawab. Hadza billahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
أحمد المصطفى سيد